أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat kesihatan, di atas nikmat pendengaran, di atas nikmat penglihatan, dan di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini kita masih lagi sihat, yang tak dapat tidak dengan kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala zahirkan. Maka pertama sekali tuan-tuan, tulis di ruangan komen, bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang begitu banyak. Bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kebaikan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah, berbanding sakit yang sedikit, berbanding ujian yang sedikit yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya kita. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, saya sekadar nak menyatakan sedikit kesyukuran kepada Allah. Sebab insya-Allah sebentar lagi jam 11, sekadar saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, dan waktu yang sama saya nak memberi inspirasi kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, berkenaan sejauh mana wajibnya kita mempelajari ilmu fardu ain sampai khatam. Saya ulang balik. Saya sekadar nak beri inspirasi kepada tuan-tuan pada pagi ini, sejauh mana kewajiban kita sebagai orang yang mukallaf, akil lagi baligh, sejauh mana kita ni sebagai seorang yang Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, iaitu kewajiban kita belajar menuntut ilmu tuan-tuan, daripada mula sampai habis. Bila sebut menuntut ilmu ni, tuan-tuan maklum ilmu itu tidak sah sekiranya kita tidak memahami keseluruhan yang dikatakan ilmu. Nak kata keseluruhan tu bukanlah kata seluruh, tapi sekurang-kurangnya apakah ilmu yang melepaskan kepada kita dalam masalah fardu ain. Contoh, ada 3 ilmu. Pertama ilmu fiqh, yang kedua ilmu tauhid, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi persoalan yang hamba nak rungkai pada hari ini tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sejauh mana kita memahami dan kita belajar yang dikatakan uslub-uslub ilmu ini, belajar betul-betul sehingga khatam. Fiqh, bila sebut fiqh, ada berapa bahagian dia? Ada 4. Pertama namanya ibadat, yang kedua namanya munakahat, yang ketiga namanya muamalat, yang keempat namanya jinayat. Maka bila seorang tu belajar, tak dapat tidak tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia kena melepasi sekurang-kurangnya bab ibadat pernah belajar daripada A sampai Z, bab muamalat dia pernah belajar daripada A sampai Z, bab munakahat dia pernah belajar daripada A sampai Z, bab jinayat walaupun setengah ulama kata tidak diwajibkan, tetapi
Sepatutnya tuan-tuan tak rugi pun kalau kita belajar daripada A sampai Z. Betul ke betul? Dari situ kita dapat memahami sekurang-kurangnya struktur ilmu, kefahaman ilmu, perjalanan ilmu, dan yang paling penting tuan-tuan, kita tak bergaduh dan kita tak berbalah. Dah? Bila mana timbul beberapa usul-usul yang berkaitan dengan ilmu. Sebab tu saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang bakal grad pada pagi ini. Dah? InsyaAllah pada pagi ini kita ada majlis graduasi secara online. Iaitu setelah mereka belajar kitab hampir setahun. Dah? InsyaAllah pada jam 11 nanti kita akan bersama-sama dalam program khatam kitab, iaitu KK yang kedua. Dalam KK yang kedua ini, tak dapat tidak, ada 4 kitab yang kita pelajari. Ada pertama kitab fiqah, yang kedua kitab yang kita nak khatam ni KK2 lah, KK2. Ada 4 kitab yang kita pelajari. Yang pertama kitab fiqah, yang kedua kitab tasawuf, yang ketiga kitab hadis. Kitab tasawuf, yang ketiga kitab hadis Harumah Rohani, dan yang keempat kitab Ustaz Omar. Ustaz Omar kitab apa Dayang? Alam Barzah ke? Kalau saya tak silap kitab Alam Barzah. Jadi saya nak mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang komited untuk belajar. Sehingga sampai hari ini tuan-tuan istiqamah, tuan-tuan beri peluang ke atas diri sendiri untuk kita belajar menuntut ilmu. Yang tak dapat tidak, semua ilmu ini mudah-mudahan walaupun peringkat awalan ni, terima kasih Nur Lily, walaupun peringkat awalan ni boleh jadi ada yang faham, ada yang tak faham. Itu benda biasa tuan-tuan. Itu benda biasa. Kadang-kadang kita pun dalam kehidupan kita pada seharian, banyak benda-benda yang kita buat hari-hari pun masih lagi tak faham. Betul ke betul? KK3 Alam Barzah. Terima kasih. Jadi maknanya apa? Dalam hidup kita seharian ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, masalah tak faham ni cerita lain. Tak faham ni cerita lain. Kalau dapat faham, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kalian yang dah cuba belajar daripada mula sampai khatam, tiba-tiba masih lagi tak faham, apa yang perlu kita buat? Nak tanya tuan-tuan, cuba jawab di ruangan komen. Tuan-tuan belajar daripada Form 1 tingkatan 1 sampai tingkatan 5. 5 tahun ni belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Saya nak tanya ni, adakah setiap tahun tu tuan-tuan akan belajar madah? Madah ni bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu, adakah setiap kali peningkatan tuan-tuan akan belajar subjek yang berbeza? Tolong jawab di ruangan komen. Daripada sekolah rendah lagi ni. Sekolah rendah dah 6 tahun, darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian naik pula sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Soalan saya ialah, selama 5 tahun tuan-tuan berada di Form 1 sehingga Form 5, adakah subjek yang tuan-tuan belajar tu masuk tahun kedua belajar subjek lain, masuk Form 3 belajar totally subjek lain, masuk Form 4 totally belajar subjek lain, masuk Form 5 totally belajar subjek lain? Cuba jawab situasi yang berlaku pada diri tuan-tuan, supaya saya nak bagi faham, adakah belajar setahun cukup? Belajar 2 tahun cukup? Jangan duk komplain. Komplain tu saya faham, komplain tu atas dasar tuan-tuan nak keinginan kepada ilmu. Cuba jawab di ruangan komen. Terima kasih Khatijah Nayan. Tidak. Saya tanya tu takut saya tersilap. Norini, subjeknya sama tapi isinya lain, kan? Saya tanya tu takut saya pun silap faham. Maknanya betul lah, kefahaman yang saya faham bersamaan dengan kefahaman yang kalian faham. Selama 5 tahun Form 1 sampai Form 5, subjek semua sama. Kalau masuk bahasa Melayu, sampai tingkatan 5 ada bahasa Melayu. Kalau kita belajar English, sampai tingkatan 5 ada English. Kalau kita belajar Maths, sampai tingkatan 5 ada Maths.
Kalau kita belajar Maths, sampai tingkatan 5 ada Maths. Betul kan? Itulah situasi yang berlaku pada kehidupan kita. Maknanya kenapa waktu di sekolah dulu tuan-tuan boleh accept, tuan-tuan boleh terima, walaupun silibus ini bukanlah silibus yang menjuruskan kita kepada kepahaman agama. Tak ada masalah. Itu kan isu yang kita nak sembang kan. Yang penting belajar. Pada saya memandang semua ilmu itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira ilmu bahasa Melayu ke apa ke, semua tu ilmu Allah. Itu cara saya memandang, supaya kita meluaskan kefahaman, tak nak menjumutkan pemikiran. Jadi kenapa kita boleh accept selama 5 tahun, form 1 sampai form 5, subjek sama je. Lepas tu bila mana kita nak relatekan ia kepada agama, seolah-olah tahun ni kita belajar kitab lain, tahun depan nak belajar kitab lain. Sabar dulu tuan-tuan. Bukan kata salah, saya nak cerita sejauh mana kemampuan kefahaman yang dapat kita zahirkan pada diri dan kehidupan. Sebab itulah bila sebut pengajian agama ini, antaranya yang pertama sekali perlu diulang-ulang. Diulang-ulang tu untuk apa? Pertama sekali untuk kefahaman. Untuk kefahaman. Yang kedua, untuk keyakinan kita kepada agama. Dan yang ketiga, untuk kita cek mana lagi yang kita belum praktikal, mana lagi yang belum kita buat, mana lagi yang belum kita amal. Itu penting. Jelas? Baik. Jadi secara ringkasnya, sebab pada pagi ni saya nak bercakap sekejap saja tuan-tuan, sekadar pertama saya nak beri inspirasi, nak mengucapkan tahniah kepada semua peserta ataupun sahabat-sahabat yang bakal khatam kitab fiqah bersama dengan Ustaz Muhammad sebentar lagi jam 11. Maka tahniah saya ucapkan. Teruskan belajar, dan nanti insya-Allah kita akan bertemu lagi. KK3 terus berjalan, dan insya-Allah kita akan bertemu pula dengan KK4. Siapa yang rasa pada pagi ini dia nak masuk dalam checklist, checklist ni apa dia? Kami sediakan satu borang, bukan kena bayaran, tak ada apa-apa bayaran yang dikenakan kepada tuan-tuan. Baik. Siapa yang nak maklumat, siapa yang nak dapat promosi awal untuk pendaftaran KK4 yang akan berlangsung pada Januari 2022? Terima kasih waiting list. Itu yang saya nak sampaikan pada hari ini. Sebab bila mana kami dah khatam kitab fiqah, sebab kitab tasawuf dah khatam, kemudian ada sikit lagi kitab hadis Harumar Rohani. Jadi alhamdulillah untuk KK2 maka telah hampir selesai tuan-tuan. Terima kasih Norini. Jadi pada pagi ini, sebelum saya nak buka peluang kepada tuan-tuan untuk masuk waiting list, dalam program KK khatam kitab yang keempat, sekadar saya nak beri faham kepada tuan-tuan. Yang pertama, siapa yang wajib masuk dalam waiting list ni? Terima kasih Farah. Terima kasih buat Hafizi. Siapa yang wajib masuk? Saya tak sebut sunat tuan-tuan. Wajib tuan-tuan masuk join program ni. Siapa dia? Yang pertama, iaitu mereka yang tak pernah belajar ilmu fardu ain sampai khatam. Tulis. Iaitu mereka yang tidak pernah belajar ilmu fardu ain sampai khatam. Contoh, bila sebut tauhid, tuan-tuan, ini pengalaman saya sendiri. Selama 15 tahun saya mengajar di surau, saya mengajar di masjid. Melainkan saya nak puji sikit muslimat lah. Biarlah hari ni muslimat terangkat dia punya hidung ke, terangkat dia punya tocang ke, tak ada masalah. Melainkan kuliah muslimat, kalau kuliah muslimat, diorang ni jenis bersungguh mengaji. Banyak dah saya pergi kuliah-kuliah muslimat dulu, di Gombak, di Ceras, dan di Shah Alam, di USJ, banyak tempat. Kalau kuliah muslimat ni, kebiasaannya mereka konsisten lah. Konsisten. Kalau jenis mengaji sebulan 2 kali, sebulan 4 kali tu konsisten. Tetapi ujianlah bagi kaum lelaki. Sebab kita baik sangka bila muslimat ni kadang-kadang pukul 10 dia duduk rumah, tak ada kerja, suami cari rezeki, maka dia join lah program kuliah muslimat.
Saya nak pujilah sikit muslimat. Mereka ni bersungguh kepada mentelaah ilmu. Dan banyak juga tempat saya mengajar beberapa kitab sampai khatam. Tetapi ujian bagi kaum pria, ujian bagi kaum lelaki yang siangnya bersibuk dengan kerja. Lepas tu malamnya kadang-kadang kalau dia berkesempatan ke surau, pergilah ke surau, ke masjid, ada kuliah. Tapi kuliah tu pula tidak interaktif. Betul ke betul? Tak interaktif. Tak interaktif tu macam mana? Kadang-kadang ialah bulan ni kita dapat datang, bulan depan tak dapat datang. Bulan lagi satu kita datang, bulan lagi satu tu pula ustaz tak datang. Dah kuliah sebulan sekali. Betul. Jadi bila mana kuliah sebulan sekali tuan-tuan, bukan kuliah tu sebulan sekali. Ustaz tu kan berjadual, 30 malam ke 30 ustaz. Hari ni ustaz lain, besok ustaz lain, lusa ustaz lain. Paling banyak pun sebulan, kadang-kadang ustaz tu 2 kali sebulan. Bila 2 kali sebulan kena dengan timing kita, syukur. Kalau tak kena dengan timing kita, dah, maka itulah ujian yang berlaku pada tuan-tuan sehingga menggagalkan kepada tuan-tuan belajar ilmu sampai khatam. Jadi lillahi ta'ala saya cakap, sekadar saya nak bagi cerita pengalaman saya mengajar surah masjid berbelah tahun tuan-tuan. Dan saya pun kecewa. Saya pun kecewa. Kecewa sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak menghabiskan. Sebab saya ni kalau baca kitab, betul Tuan Haji Yusof Muhammad, yang tu kita cerita kemudian. Saya pun kecewa sebab apa? Kadang-kadang saya ni tak suka baca kitab laju-laju. Kalau boleh kita cuba nak syarah every page, every sentence, every perenggan yang kita baca, supaya audien kita mudah-mudahan Allah Ta'ala beri faham betul-betul kepada agama. Tapi bila dah masuk mengaji sebulan sekali ni, agak-agak bila nak khatam? Sama ada dua saja. Sama ada saya mati dulu belum khatam, atau yang mengaji dulu mati dulu tak khatam-khatam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itulah pengalaman saya dulu waktu mengajar di surau dan di masjid. Namun alhamdulillah, semenjak saya buka pondok, kekecewaan saya telah terubat sedikit. Ialah bila dah buka pondok, hari-hari baca kitab, seronok. Baca kitab. Dulu saya biasa buat online, baca kitab Taklimul Muta'alim, baca kitab Musalli dan sebagainya. Tapi minta maaf, apa pula ujian yang berlaku waktu dulu saya buat live. Dulu kalau saya mengajar pondok, saya akan buat live tuan-tuan. Tapi viewer tak ramai, saya tak kisah pun. Tetapi yang saya ambil beratkan, orang tak bersungguh istiqamah untuk belajar sebab tak ada value. Benda percuma. Hari-hari dulu kalau waktu macam lah pukul 9, saya akan baca kitab Musalli, baca kitab bersama pelajar-pelajar, kita buat live. Tapi tengok audien tu tak konsisten. Sebab apa? Value tak ada, benda percuma kan? Benda percuma. Maka alhamdulillah, semenjak tahun lepas, Allah Ta'ala beri ilham kepada kami, kan? Allah Ta'ala dorongkan kami untuk buat program pengajian KK khatam kitab secara fully online. Fully online tuan-tuan. Dan alhamdulillah, kita dah selesai KK yang pertama, khatam kitab yang pertama, bersama saya, Ustaz Muhammad, lepas tu dengan Ustaz Sabir. Kemudian alhamdulillah dah habis KK yang pertama. Bulan 6 kita masuk pula program KK yang kedua. Pengajian khatam kitab yang kedua. Dan hari ni merupakan majlis penghataman kitab untuk KK yang kedua. Dan pengajian KK yang ketiga pula still lagi berjalan sehingga bulan 12 nanti insya-Allah baru khatam. Terima kasih Ruziah Ma'ruf. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi golongan yang pertama, siapa yang wajib masuk waiting list ini? Siapa yang wajib masuk waiting list ini? Yang pertama, yang tuan-tuan berasa ilmu fardu ain tuan-tuan tak pernah belajar betul-betul sampai khatam. Tuan-tuan tak pernah belajar ilmu fardu ain betul-betul sampai khatam daripada kulit ke kulit. Kalau tuan-tuan betul-betul tak pernah mengaji sampai khatam, tuan-tuan wajib masuk waiting list. Wajib, bukan sunat Sebab mengaji fardu ain itu wajibun. Itu satu. Golongan yang kedua, siapa yang wajib masuk program khatam kitab yang kita akan launch nanti, bukan bulan 11, bulan 12. Cuma orang yang duduk dalam waiting list, mereka yang akan dapat maklumat awal. Kalau ada promosi, kalian yang akan dapat promosi awal. Sebab orang yang awal, aula didahulukan. Siapa dia? Yakni mereka yang masih lagi was-was dalam agama.
Yang ni lagi penting. Terima kasih yang kongsi star. Siapa yang was-was dalam agama? Was-was ni maknanya apa? Banyak benda-benda agama lagi yang dia masih lagi tak yakin. Banyak benda-benda agama yang masih lagi dia tak jelas. Banyak lagi benda-benda agama yang masih lagi dia tak faham. Contoh, bila sebut benda agama ni tuan-tuan, apa dia? Iaitu daripada tauhidnya, daripada fiqahnya, daripada tasawufnya. 3 benda ni kalau tuan-tuan masih lagi tak jelas, di manakah kepentingannya? Yang ni apakah kegunaannya? Yang ni di manakah penghasilannya? Tuan-tuan, wajib tuan-tuan belajar kitab sampai khatam. Belajarlah, sekurang-kurangnya cuba walaupun sekali. Saya tak sepatutnya menggunakan istilah cuba, sebab agama ni bukan untuk dicuba tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan saya nak menarik perhatian tuan-tuan agar kalau rasa hati tu degil sangat saya lah. Kalau rasa hati tu degil sangat, rasa hati tu keras sangat tuan-tuan, dah, cubalah dulu. Belajar kitab sampai khatam walaupun sekali. Dah? Jadi, mudah-mudahan bila mana kita belajar, barulah cerah. Oh, benda ni dulu yang aku was-was. Bila dah baca kitab, ada rojokannya, ada dalilnya, ada nasnya, ada sandarannya, kita jadi yakin. Jelas, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, siapa yang wajib masuk waiting list ini untuk mendapat maklumat lebih awal? Dah, terima kasih Maimun Ibrahim. Dah, boleh tekan link nanti. Dayang, tolong admin kita tolong pinkan link, dah, supaya mereka nak bantu diri mereka. Saya tak bantu tuan-tuan, mereka yang bantu diri mereka. Siapa golongan yang ketiga ni tuan-tuan? Dah, yang wajib belajar kitab sampai khatam. Dah, siapa dia? Golongan yang ketiga ni. Yang pertama, dah, of course lah, yang tak pernah khatam kitab. Yang kedua, yang was-was, hidup sentiasa was-was dalam agama. Yang ketiga ni tuan-tuan, selagi mana dia duduk pada landasan orang awam. Yang ni lagi best. Dah, ilmu ni lagi best. Maksudnya begini, tuan-tuan boleh beda tak macam mana level orang awam, orang khawas, khawasul khawas? Tanya sekarang, tulis di ruangan komen. Aku ni sekarang ni, aku boleh bezakan ke tidak? Macam mana level orang awam, macam mana level orang khawas, macam mana level khawasul khawas? Tu soalannya. Kalau tuan-tuan tak boleh beda level-level ini, dan tuan-tuan tak tahu pun tuan-tuan duduk di mana, tuan-tuan no choice, tak ada pilihan tuan-tuan. Belajar kitab. Belajar kitab. Sebagai contoh lah, dalam masyarakat di Malaysia, kan kalau dalam masalah pendapatan, kan dibahagi kepada 4. Betul kan? Pertama, B40. Betul. B40 ni below 40. Betul. Dayang Badariah, saya pun tak reti lah bab ni. Dayang Badariah dia belajar bahagian kewangan. Dah. Yang kedua apa dia? Tu 4 golongan. Yang 4 golongan kita bahagikan pendapatan rakyat Malaysia. Pertama below 40, B40. Yang kedua apa? Tuan Haji Nasir bantu saya. Siapa ingat? Kenapa? Apa faedah kita mengetahui level-level ini? Supaya pertama sekali kita tahu di mana level yang kita berada. Harkib Afani, Allahumma salli ala Muhammad. Lama tak dengar berita. Dah? Pertama kita tahu, aku ni level B40 ke bawah. Contoh. Dah? Yang kedua, apa dia? Tolong bantu saya sekejap. Di maklumat-maklumat dunia ni saya kurang pandai sikit. Tapi saya keep learning, insyaAllah saya akan sentiasa belajar agar tak silap memberi fakta dan maklumat. Siapa yang lain tahu? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lambat ni. Kita slide. Waalaikumsalam Nur Hasiah. Baik, saya tinggalkan dulu. Boleh jadi nanti ada yang bantu saya untuk jawab. Maknanya, kalau tuan-tuan sendiri tak tahu di manakah level yang tuan-tuan duduk. Aku duduk pada level orang awam ke? Duduk pada level orang khawas ke? Duduk pada level khawasul khawas ke?
Maka kalau tuan-tuan tak tahu di manakah level tuan-tuan, ke mana pula next step tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan kena belajar. Belajar kitab sampai khatam. Terima kasih Nurul Nadia. Okey, ada B40, lepas tu M40, T20 dan bujang. Cepat dia Google tadi. Maknanya bila kita tahu level-level ni, aku sekarang ni berada pada level B40. Aku nak usahalah supaya aku upgrade kepada M40 contoh. Sama juga dalam masalah agama. Ya Allah, sampai bila aku nak jadi orang awam? Sampai bila? Beramal dengan cara orang awam, memahami ilmu dengan cara orang awam. Sedangkan contoh Ramadan tuan-tuan. Berapa kali saya yakin setiap kali Ramadan, tuan-tuan akan dengar hadis yang sama. Setiap kali Ramadan, tuan-tuan akan mendengar syarah yang sama. Setiap kali Ramadan, tuan-tuan akan mendengar ungkapan yang sama daripada para ulama'. Puasa tu ada 3. Pertama, puasa orang awam, yang semata-mata menahan perut dari lapar dan dahaga. Alhamdulillah. Yang kedua, puasa orang khawas. Dia tahan perut dan dia menjaga 7 anggota. Yang ketiga, puasa khawasul khawas. Dia tahan perut, dia jaga 7 anggota, dia jaga hati. Contoh. Maknanya, bila dah kita tahu 3 level ni, maka kita mula muhasabah. Aku ni dah lama dah berpuasa dengan cara orang awam. Macam mana berpuasa dengan cara orang awam? Semata-mata menahan perut dari lapar dan dahaga. Mata tak jaga, telinga tak jaga. Tuan-tuan, dia tahu level di mana dia berada tu pun ilmu. Ilmu dah. Macam ni level orang awam. Lepas tu apa dia nak buat? Macam mana aku nak upgrade kepada level khawas? Macam mana aku nak upgrade kepada level khawas, supaya pemikiran aku, tindakan aku, kefahaman aku, keyakinan aku berubah. Maka itu baru bab puasa. Apatah lagi bab yang lain. Bab solat tuan-tuan. Sampai bila tuan-tuan nak solat cara orang awam? Dan jangan ditanya, Ustaz, saya ni layak ke Ustaz nak pergi pada level lain? Siapa yang menghukum kalian layak ke tidak? Adakah saya? La. Adakah diri kalian sendiri? La. Allah Ta'ala yang membuka rahmat peluang seluas-luasnya kepada mereka yang betul-betul nak mendekatkan diri kepadanya. Bila sebut tauhid, kalau tauhid lagilah tuan-tuan. Yang ni kalau saya tanya secara live, ramai yang tak boleh jawab. Sebab itulah pengalaman saya mengajar hampir berbelas tahun. Dengan bukan saya nak perendahkan tuan-tuan, tapi saya nak beri inspirasi. Pengalaman saya mengajar berbelas tahun, bertanya secara live dalam kuliah tuan-tuan, dengan tidak menunjuk kepada seorang, kita bertanya kepada umum agar nak jaga hati-hati manusia ni. Tuan-tuan, tauhid pun tuan-tuan tak boleh beza. Tuan-tuan duduk pada level yang mana. Tauhid pun tuan-tuan tak boleh beza. Tuan-tuan berada pada peringkat yang mana. Tauhid pun tuan-tuan tak boleh beza. Tuan-tuan berada pada kefahaman yang mana. Jawapannya mudah. Kalau tuan-tuan tak boleh beza, yang pertama sekali tuan-tuan tak tahu tuan-tuan duduk pada manhaj yang mana. Itu bab tauhid. Kalau tuan-tuan tak boleh beza tauhid yang tuan-tuan beriman sekarang, manhaj yang tuan-tuan pegang sekarang, maka tuan-tuan sendiri tak tahu ke manakah next level tuan-tuan nak pergi. Sebab, tulis kejap di ruangan komen, macam mana nak sembang bab peningkatan kalau dia tak tahu sekarang dia berada pada level yang mana. Betul ke betul? Siapa setuju dengan ayat saya? Tak payah sembang lah nak kata meningkat. Peningkatan. Tuan-tuan, peningkatan ini satu kalimah, satu perkataan yang timbul bila mana ada istilah, sekarang ni dia berada pada stage 2. Kan? Stage 2. Lepas ni dia nak pergi pada stage 3. Itu baru betul istilah peningkatan. Daripada sekarang ni dia level 3. Tak apalah, kita bantu dia untuk naik kepada level 4. Contoh, ini kita tak tahu di mana level kita berada. Kita tak tahu keadaan kita. Kita tak tahu pun iman kita berada tahap yang mana. Lepas tu nak sembang, nak peningkatan. Allah, bagaimana mungkin peningkatan itu berlaku? Ajib tuan-tuan, ajib. Tuan-tuan kalau fikir balik, tuan-tuan pun tak bersetuju dengan apa kalam yang tuan keluarkan. Betul juga. Macam mana aku nak sembang bab peningkatan? Waktu sama aku tak tahu pun level yang di mana aku berada. Jelas Hajar Mahani Agam. Terima kasih. Sebab itulah kenapa pentingnya ilmu. Ilmu tu pula didasari daripada rojokan.
yang didatang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang telah digarap oleh para ulama untuk kita belajar. Sebab tu saya minta kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan, daftarkan diri, letaklah waiting list dulu, masukkan nama dalam waiting list, supaya bila mana kami mula buka pelancaran program khatam kitab yang keempat, ia akan bermula bulan Januari 2022. InsyaAllah tuan-tuan yang berada dalam waiting list, kalian yang mula-mula akan dapat maklumat. Kalian yang mula-mula saya akan letak dalam bahagian promosi. Kalian yang mula-mula akan dapat sedikit kelebihan, banyak kelebihan, bukan sedikit. Dan insyaAllah kalian yang mula-mula Allah Ta'ala berikan kesungguhan macam mana nak belajar. Jelas? Terima kasih Nur Hasiah. Betul. Jadi maknanya InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang lah. #Santapa Rohani. Akhir kalam pukul 11 nanti kami ada Zoom sempena majlis mengkhatamkan kitab. InsyaAllah kemungkinan kami buat live kot. Tengok macam mana. Siapa nak ikuti live pukul 11 nanti? Pukul 11 nanti majlis penghataman kitab fiqih bersama Ustaz Muhammad bin Nazlan Al-Yamani. Dan bersama peserta-peserta kami akan buat Zoom, tuan-tuan. Tengoklah nanti kalau kami buat live ke, tuan-tuan dapat tonton secara live. Kalau kami tak buat live, kami akan upload nanti dan sebagainya. Tapi walaupun bagaimanapun itu kerja tugasan pihak admin, InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah.